Bapa semua sihat ya? Baik, kepada sekalian sahabat rahmat Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini untuk menyambung kuliah insyaAllah. Saya pada pagi ini insyaAllah kita akan sama-sama membicarakan nyambung kitab daripada yang bertajuk Membongkar Mukjizat Saintifik Al-Quran karangan Fadilatul Syekh Dr. Zainuddin Ma'asif. Baik, jadi pada kali ini kita akan bicarakan bab yang kelima. Bab kelima ini adalah berkaitan dengan Al-Quran dan juga penulisan. Baik. Jadi bab yang kelima ini adalah berkaitan dengan Al-Quran dan juga penulisan. Baik, kita akan ikuti beberapa sirah bagaimana Al-Quran ini dibukukan, Al-Quran ini ditulis. Bagaimana Quran yang kita bacakan hari ini dapat kita kata apa, bacakan dengan mudah, kerana sekarang ini Al-Quran sudah ada dalam bentuk mushaf yang lengkap dari surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Tapi tahukah kita bahawa sebenarnya Al-Quran ini dahulunya di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada mushaf, tidak ada satu Quran yang dimushafkan. Melainkan Quran itu disampaikan oleh hafazan para sahabat Nabi. Jadi maksudnya hafazan mereka itu cukup kuat, hebat hafazan mereka. Dan mereka juga menulis Al-Quran, tetapi tulisan Quran tidak dibukukan. Ia berada di berbagai lembar, ada pada kertas lembaran, ada juga pada batu, ada juga yang ditulis pada kain yang digunakan untuk mengulangi haji atau mengajarkan kepada orang lain. Tapi zaman tu Quran tak banyak, tapi yang menghafaz Quran ni ramai. Zaman tu Quran tak ada, tapi yang hafaz Quran ramai. Zaman sekarang Quran banyak, terbalik pula. Jadi mudah-mudahan Allah memudahkanlah kita untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Quran, membaca Al-Quran. Walaupun mungkin kita tak dapat hafaz semua Quran, tapi kita usaha menghafaz sebahagian dari ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu daripada hujah kita dalam kubur yaumul akhirah, bahawa kita sedang berusaha menghafaz dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran. Baik. Jadi kita lihat di dalam kitab diceritakan bagaimana dalam tulisan disebutkan bahawa Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT dan juga kalam Allah, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan kepada orang ramai dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan ia dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya termasuk di dalam ibadah. Dalam tugas bahasa asal kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun, usaha Al-Quran telah melalui 3 peringkat dan 3 zaman berbeza. Baik. Kenapa penulis kitab ini menceritakan tentang? Kerana selepas ini dia akan cerita bezanya Quran dengan kitab ini. Sebelum ini kita bincangkan tentang kitab Samawi, iaitu adanya Taurat, adanya Zabur, adanya Injil. Ada tak kitab yang selain ini? Sebagai melibatkan ada lagi, tapi Allah Ta'ala beritahu Quran 3 di sana, Taurat, Zabur dan Injil. Dan sekarang ni yang masih dibacakan adalah iaitulah Taurat yang dibacakan oleh orang-orang Yahudi, tetapi telah mengalami banyak perubahan, telah banyak ditukar, dialih, bahkan telah dipadam ayat-ayat asal digantikan dengan ayat lain, diperangi orang Yahudi. Dan begitu juga kitab Injil yang sekarang ini sudah lain dipanggil Bible. Maka ada perubahan yang banyak dalam kitab Injil, dan mereka yang membaca Injil ini dipanggil Nasrani, ataupun kita kenali sekarang dibaca Bible ini dipanggil golongan Kristian. Jadi 2 kitab ini masih lagi dibacakan, masih lagi diteliti, dibacakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi kitab asal, kitab yang mereka bacakan sekarang telah banyak perubahan, telah banyak diubah sesuai, telah banyak perubahan makna.
Dan akhirnya mereka sendiri tidak mengamalkan isi kandungan asal kitab-kitab tersebut. Jadi subhanallah, sehingga kita di dalam surah Al-Fatihah kita doa kepada Allah supaya tak jadi macam mereka. Kenapa? Mereka ini dahulunya Allah berikan kitab, tapi mereka telah ubah supaya kitab itu mengikut kesukaan mereka, mengikut nafsu mereka. Jadi akhirnya apa hukum yang Allah Ta'ala suruh mereka buat, mereka tak nak buat, mereka tukar. Ada tukar benda lain. Benda yang mereka rasa nak buat, mereka biarkan. Jadi kitab itu dah jadi campur tangan manusia. Maka dalam hal itulah kita doa kepada Allah Ta'ala setiap kali solat supaya tak jadi macam mereka. Apa kita doa? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Satu jalan orang-orang yang nikmat, jalan para nabi, para rasul, para salihin, orang-orang yang mengikuti panduan kitab Allah, Al-Quran, begitu juga kitab sebelumnya. Mereka itu semua orang beriman. Ya, jadi kita nak jalan mereka. Kita nak ikuti jalan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang kaum murkai. Jadi jalan yang orang-orang yang dimurkai ini siapa? Kata para mufassirin, dia membawa maksud jalan orang-orang Yahudi. Ya, kerana mereka ni ada ilmu, mereka baca kitab Taurat, tapi mereka tidak mampu ikut apa yang ada dalam kitab. Ini orang-orang Yahudi. Manakala orang-orang di kalangan ahli kitab sebagainya, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Dhalin pula golongan sesat, siapa dia? Golongan Nasrani, Kristian. Ya, mereka tidak ada ilmu tapi nak beramal. Jadi orang Yahudi ada ilmu tapi tak mau beramal. Orang Nasrani tidak ada ilmu tapi nak beramal. Kita tak nak jadi dua-dua. Betul, Allah tinggalkan kaum ini supaya kita boleh lihat macam mana manusia ketika tidak menghargai kitab Allah, mereka sendiri akan sesat pada jalan yang mereka anggap benar, dan akhirnya menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Minal Yahud wa Nasrani, dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani yang sepatutnya mereka adalah orang yang beriman, tapi mereka yang sesat. Jadi supaya apa? Supaya kita lebih menghargai Al-Quran. Sebab itu penulis dia beritahu tentang Al-Quran dan tulisannya. Kerana Al-Quran ini dia ada ciri yang berbeza dengan kitab yang lain. Ada ciri yang berbeza. Antaranya adalah Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran untuk memelihara Al-Quran itu sampai hari kiamat. Jadi tidak ada orang yang boleh mencipta Al-Quran, tidak boleh ada orang yang memadam Al-Quran, tidak ada orang yang boleh mengubah supaya ayat-ayat Al-Quran. Kerana itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan pasti memelihara. Dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat ke-9. Surah Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar pasti akan memelihara. Jadi Allah Ta'ala berjanji dalam Al-Quran bahawa dia akan memelihara Al-Quran. Jadi sebab itu untung bagi kita yang membaca Al-Quran, untung bagi kita yang memahami Al-Quran, untung bagi kita yang mengamalkan Al-Quran. Baik, jadi kita bacakan sedikit berkaitan dengan bagaimana peringkat penurunan Al-Quran. Baik, macam mana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah wafat Rasulullah SAW, pada ketika itu seperti yang disebut tadi, tak ada mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran ini turun kepada Rasulullah SAW dengan sebelum turun pada Nabi, dia turun dahulu daripada Lauh Mahfuz. Kat mana dalilnya? Iaitulah pada surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Baqarah 185 menceritakan bagaimana peringkat pertama Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dalam ayat ini Allah beritahu bulan Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, iaitulah inilah bulan di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Jadi pertama Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Al-Quran telah turun daripada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ke mana? Ke langit dunia. Jadi langit dunia ni dia luas.
langit dunia ini sangat luas. Keluasan langit dunia ini adalah seperti Allah sebut, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Masabih itu bintang-bintang. Jadi bintang ni sangat jauh, sangat luas di langit dunia ini. Sampai sekarang manusia guna teropong, guna teleskop, dan gunakan teleskop yang dihantar ke luar angkasa lepas, nak kata apa, nak kaji bintang mana yang paling jauh sekali. Sampai sekarang mereka tak tahu mana ujung lagi. Tapi sekarang kalau nak tahu bintang yang kata apa, yang mereka kaji, mereka tengok paling jauh ni sampai berbilion-bilion tahun cahaya. Berbilion tahun cahaya tu kita tak boleh ukur dengan kilometer, terlalu jauh. Tapi cahaya ni sampai ke bumi. Maknanya sangat-sangat kata kuat cahayanya sampai ke bumi dan jaraknya cukup jauh. Itu baru as-sama' ad-dunya. Belum langit yang lain, langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ketujuh. Jadi langit Allah ni luas. Maka Allah turunkan Quran sampai ke langit dunia di tempat ataupun di kawasan dipanggil sebagai Baitul Izzah. Baitul Izzah. Jadi Quran dari Lauh Mahfuz turun sampai Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran secara bertingkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kita lihat dalam Al-Quran Allah juga menceritakan dalam surah Al-Qadar ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Quran itu secara keseluruhannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Quran turun semua Lailatul Qadar di mana? Baitul Izzah. Kemudian barulah Allah Taala turunkan ayat demi ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang itu turun kepada Nabi SAW secara berperingkat sehingga berapa lama? 23 tahun. Jadi disebutkan bahawa Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106. Ayat ni tak ada kitabnya, supaya kitab ni saya tambah supaya kita dapat jelas lagi. Allah Ta'ala beritahu, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau Muhammad SAW membacakannya kepada manusia dengan tenang, dan kami menurunkannya secara beransur-ansur. Jadi Allah tak turun sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW seperti sebagian kitab yang lain. Seperti contohnya Taurat turun sekaligus kepada Nabi Musa AS dalam tempoh 40 hari. Jadi dia turun sekali kepada Nabi Musa AS. Begitu juga sebagai diriwayatkan kepada Nabi Isa AS. Tapi Nabi Muhammad SAW perbezaannya, dia turun ayat demi ayat, mengikut peristiwa, mengikut keadaan yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab tu menarik bila kita baca Quran, kita ada satu yang dipanggil asbabun nuzul, sebab turun ayat. Jadi sebab kita boleh faham ayat ini turun sebab apa. Jadi kita boleh relate, kita boleh pelajari, sambungkan bagaimana dengan hidup kita agar kita boleh amalkan ayat. Itulah hikmahnya. Baik. Jadi 23 tahun turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah, kenapa Quran ini tak turun semua? Kan? Kamu baca sikit-sikit Quran ini tak turun semua sekali. Kenapa? Kan? Jadi mereka mempertikaikan pula. Kenapa sikit-sikit turun? Kenapa tak turun semua? Baik. Jadi Allah Ta'ala jawab soalan orang-orang musyrikin ini dalam surah Al-Furqan ayat ke-32. Allah jawab. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Dan orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW secara sekaligus? Kenapa tak turun satu kitab terus kepada Nabi SAW? Lalu Allah Ta'ala jawab, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Jadi Allah Ta'ala beritahu Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kerana kami ingin menetapkan hatimu dengannya. Jadi Allah Ta'ala bagi sikit-sikit itu supaya
Nabi SAW boleh semakin dipanggil dia mutsabbita bihi fu'adak, semakin kukuh pendirian Nabi SAW, hati Nabi SAW. Bila Quran ni ada permasalahan, Quran pun turun, ya. Dan Quran ini turun secara yang Allah tentukan. 13 tahun pertama di Mekah dia tak turun ayat-ayat hukum banyak, ya. Dia banyak ayat cerita tentang hari kiamat, cerita tentang para malaikat, cerita tentang Rasulnya yang terdahulu, cerita tentang keimanan kita. Sampai Nabi dah hijrah ke Madinah, baru turun ayat itu. Kenapa? Allah nak kukuhkan dulu iman para sahabat. Jadi bila start dia masuk, mula-mula dia sahabat-sahabat masuk agama Islam, maksudnya sahabat di Mekah masuk agama Islam, mereka belum lagi, ya, ada hukum hakam yang berat kepada mereka, ya. Maksudnya hukum hakam tu Allah Ta'ala bagi kemudian. Contohnya pengharaman Arab belum lagi berlaku. 13 tahun pertama ketika telah Rasulullah Nabi SAW, belum lagi diharamkan Arab. Jadi Arab tu masih boleh diminum, ya. Tapi sampailah satu ketika ada sahabat Nabi yang diminum kemudian disolat. Jadi di masa solat dia dah pening, di solat dia baca pula tentang buka. Jadi sejak itulah diharamkan sebelum solat. Tapi masih boleh minum lagi. Sampailah di Madinah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat hukum secara berperingkat supaya mereka bersedia melaksanakannya, ya. Sehingga akhirnya turunnya ayat hukum, ya, khamru wal maisir, sahabat ni kata pula semua Arab dia mereka akan terbalikkan ke tanah, ya. Sehingga ada orang-orang musyrik, orang Yahudi pun dia tanya, orang yang di kalangan musyrik pun ditanya, kamu nak buang, kamu nak Arab tu nak buang, jual dah kat aku. Orang musyrik dia kata, jual dah kat aku, supaya sebab aku mahal tu. Dia kata tak ada, Allah haramkan. Jual pun haram, semua haram, dia pun tuang ke tanah. Jadi itulah peringkat demi peringkat untuk mengukuhkan keimanan, ya, para sahabat. Begitu juga Nabi SAW. Dan Allah kata, dan kami nyatakan bacaannya kepada kamu dengan teratur satu demi satu. Jadi Quran ini ada keunikan berbanding kitab-kitab yang lain, ya. Jadi ini peringkat penurunan Quran yang kedua kepada Nabi SAW secara ayat demi ayat, ya, yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang keduanya, Al-Quran ini asalnya ia adalah kitab yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang dipanggil beberapa huruf. Apa maksud beberapa huruf? Yaitu Al-Quran diturunkan dengan beberapa dialek. Dialek ni maksudnya cara cakap yang berbeza walaupun bahasa sama. Contohnya bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang-orang di negeri yang berbeza, kan? Contohnya orang Kelantan cakap bahasa Melayu juga, tapi ada perkataan Kelantan yang bukan orang Kelantan tak faham. Sebab apa? Sebab dialek. Dia punya cara sebutan. Orang yang duduk di Perak lain pula, kan? Orang sebut, kalau orang Perak, teman tu maksudnya diri dia sendiri, kan? Bika, kamu, kan? Jadi kadang-kadang jadi confuse. Awak tu bukan kamu, awak tu saya, kan? Jadi bila dia bersembang, awak ni rasa tak pandai. Jadi orang dengar tu dia kata, kenapa kutuk saya tak pandai pula? Sebab dia jadi confuse. Sebab awak tu saya. Jadi saya ni orang Perak, kan? Tapi cakap Perak pun tak orang nak kerti, kan? Sebab dia susah sikit lah. Orang tu cakap orang Parik, cakap macam tu. Parik bukan lagi bulan Parik, tapi nama tempat tu Parik. Tapi dia perbezaan dialek tu menyebabkan bahasa dia jadi, walaupun bahasa sama, tapi dia pelbagai dan ada perkataan-perkataan yang difahami dengan cara yang tertentu, dengan makna yang berbeza. Jadi sebab itu Quran asalnya turun dengan 7 huruf, 7 dialek. Baik. Jadi disebutkan bahawa Al-Quran ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa malaikat Jibril akan bacakan Quran kepada Nabi SAW. Sebab Nabi beritahu pada Abdullah bin Abbas, ya, bahawa Al-Quran akan dibacakan oleh Jibril kepada Nabi. Jadi bila Nabi Jibril datang kepada Rasulullah, Jibril akan bacakan, ya, disebutkan dengan ayat, ya, kemudiannya Nabi akan sentiasa mengulangi.
Jadi Nabi bila dengar ayat, Nabi akan baca balik untuk disahkan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi akan mengulanginya. Dan kemudiannya aku sentiasa meminta kepada Jibril supaya menambahkannya lagi. Akhirnya dia menambahkannya sehingga menjadi 7. Okey, baik. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim kata Abdullah bin Abbas, asalnya Jibril datang pada Rasulullah, Jibril baca dengan satu dialek Quraisy. Ya, dialek Quraisy yang kita baca ni. Ya. Jadi kalau contoh bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan kita baca seterusnya, ya. Jadi asalnya satu je. Kemudian Nabi akan ulangi dialek itu, bacaan dialek Arab itu. Lalu Nabi meminta kepada Jibril supaya ditambahkan lagi. Dari akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa ditambahnya sehingga menjadi 7 dialek, 7 huruf. Ya, dipanggil huruf, ya, 7 dialek. Jadi 7 dialek inilah 7 dialek orang-orang Arab di kawasan tanah Arab itu sendiri. Bukan hanya di Mekah, tapi sampai ke Yaman, sampai ke Arab Teluk dan sebagainya. Jadi dialek-dialek ini dia berbeza sedikit, ya, Arabnya. Sehingga Al-Quran itu dibacakan dengan 7 cara yang dialek yang berbeza. Boleh faham? Baik. Jadi pernah diceritakan bahawa baik, sebelum itu kita sebut apa dialek. Dialek 7 ni dalam kitab Syekh Manna Al-Qatan, ya, dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran diceritakan bahawa 7 logat ataupun 7 dialek ini berbeza dalam bahasa Arab, tetapi membawa maksud yang sama. Pada bahasa Arab dia ada beza, macam tadi lah kita sebutkan, ya. Jadi perbezaan itu dia adalah disebabkan bangsa-bangsa Arab yang menggunakan dialek yang tertentu lah, ya. Baik, apa 7 ni? Pertama, dialek Quraisy. Yang kedua, dialek namanya Uzair. Yang ketiga, dialek Saqif. Yang keempat, Hawazin, ya. Yang seterusnya Kinana. Yang seterusnya Tamim. Dan yang seterusnya Yaman. Jadi ada berapa? 7 dialek. Baik, ada 7 dialek, ya. Baik. Jadi 7 dialek ni dibacakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang biasa dengan dialek Hawazin, dia baca cara Hawazin. Ada sahabat Nabi yang dialeknya Yaman, dia baca Yaman. Jadi ada apa dia? Ada sikit perbezaan, ada sikit perbezaan. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu pernah ada satu kisah seorang sahabat Nabi yang dia ni bergaduh dengan seorang lagi sahabat lain, namanya Hisham bin Hakim. Baik, seorang sahabat namanya Hisham bin Hakim membacakan surah Al-Furqan, okay? Dan dia baca dengan dialek yang lain, ya, dialek yang lain. Antara 7 ni lah salah satu dibaca. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengar dia baca, dia kata lain dengan apa yang kau paling, kan? Jadi Umar Al-Khattab terus datang dekat dia dan pegang baju dia dan kata, ya, dan kata kat dia, kamu baca benda yang lain dengan yang Nabi ajar. Dia rasa pelik dengan bacaan Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu. Lalu dia pun letak baju ni, dia tarik bawa pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sampai kepada Nabi, Nabi kata, lepaskan dia wahai Umar. Kemudian cerita dan Nabi kata, kalau begitu wahai Hisham, bacalah surah Al-Furqan seperti kamu baca tadi. Nah, dia pun baca dan Umar kata dia tak pernah dengar dialek. Lalu Nabi kata, sebenarnya apa yang dibaca oleh Hisham, Sayyidina Hisham itu adalah begitulah yang diturunkan kepada. Jadi kemudian Nabi SAW beritahu, kamu pula sekarang Umar baca surah Al-Furqan. Dia pun baca surah Al-Furqan. Maka Sayyidina Umar baca sebagaimana diajarkan Nabi SAW kepadanya. Lalu Rasulullah berkata, begitulah juga surah itu diturunkan bagi sesungguhnya, kata Nabi SAW, Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagi kamu. Jadi ini hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi sebenarnya Quran ini dia ada 7 cara bacaan, 7 yang dipanggil dengan
loghat ataupun huruf. Sebab itu kita tengok Quran pun dia ada qiraat. Qiraat ni bacaan yang berbeza yang dibaca oleh para penghafaz Al-Quran. Bagi contohnya kita baca wadduha wal laili idza saja, tapi ada qiraat yang bacanya wadduha wal laili idza saja. Nampak ada beza kan? Jadi ada ulama sebut itulah antara yang keunikan hebatnya mukjizat Al-Quran. Tapi akhirnya sekali Quran ini bila mushafnya ditulis di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka ditulis ia dengan satu saja. Sebab apa? Sebab Islam dah berkembang, ada sahabat yang mula bergaduh. Ada di kalangan yang mengikuti sahabat bergaduh. Sebab apa? Sebab zaman Nabi pun dia dah gaduh kan. Jadi apa dah ini selepas tu ada bergaduh sebab apa? Ada sahabat ni belajar dengan sahabat ni, ada tabi'in ni belajar dengan sahabat ni. Jadi akhirnya mereka baca tak sama. Jadi mereka kata kamu salah baca, aku betul baca, kamu salah baca. Jadi akhirnya jadi gaduh. Sebab itu akhirnya ditulis Quran ini pada masa zaman Sayyidina Uthman dengan satu je dalil. Dan dalil itulah kita gunakan sampai ke hari ini. Jadi kita baca Quran ini. Baik, saya teruskan. Baik, sekarang ni kita ceritakan peringkat zaman Rasulullah. Kita balik pada kitabnya. Baik, jadi peringkat ini penyandaran kepada hafalan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi lebih banyak berbanding penyandaran kepada tulisan. Jadi zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi akan bacakan Quran, dan sahabat akan dengar, dan kemudian sahabat akan ulang ayat itu dan sahabat akan hafal ayat. Jadi ini keadaan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi ramai sahabat yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Terdapat 7 orang di kalangan sahabat Nabi yang mahir dengan ilmu qiraat Al-Quran. Antaranya ialah Uthman bin Affan. Jadi diriwayatkan bahawa ada 7 sahabat Nabi yang dia memang power Quran, menguasai Quran, dan dia menguasai bukan hanya satu, tapi diceritakan bahawa dia juga menguasai 7 huruf tadi. Nampak? Dia power Quran hafazan sampai dia tahu ke 7 dialek tadi. Siapa lagi sahabat? Iaitu dalam kitab ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda radhiyallahu anhu, dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nak ulang? Surat 19. Jadi ada kan? Asal nama surat 19 Okey. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini 7 sahabat yang menguasai Al-Quran. Baik. Jadi menguasai hafazan, menguasai ilmu qiraat bacaannya, bahkan dialek-dialek dari semua di bawah menguasai. Dia mahir. Dia 7 orang tak? Dia hafal semua. Setiap seorang ni dia tahu semua. Jadi di antara sahabat-sahabat 7 orang ni, mereka ni menjadi rujukan, dan mereka juga merupakan penulis wahyu di zaman Nabi SAW. Jadi kita tengok kali. Manakala di kalangan sahabat-sahabat yang lain yang menjadi penulis wahyu. Selain daripada tadi, ada sahabat juga yang lain yang menjadi penulis wahyu. Selain daripada tadi, iaitulah keempat khalifah Ar-Rasyid, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Jadi yang kuasai tadi ilmu qiraat bacaan tadi ada 7, dan yang menulis Al-Quran
Sebagai contohnya tadi tak termasuk Umar, tapi sekarang yang tulis Quran masuk dari Umar. Kemudiannya Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid al-Walid dan Thabit bin Qais. Ini yang ditulis dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran. Jadi diceritakan bahawa mereka inilah sahabat-sahabat yang menulis Quran di pelepah kurma, pelepah tamar. Maka kulit binatang yang dikeringkan ditulis atas kulit binatang itu, pembukaan batu, ataupun disebutkan itulah belikat unta. Walaupun Al-Quran telah ditulis zaman Rasulullah SAW, tetapi ia tidak ditulis secara teratur mengikut susunan surah-surah di dalam bentuk mushaf seperti yang ada sekarang. Jadi zaman Nabi SAW ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari bahawa apabila Nabi SAW mendapat ayat Quran, mendapat wahyu, Nabi akan panggil sahabat-sahabat. Nabi akan panggil sahabat, Sayyidina Utsman beritahu, dan Nabi akan beritahu, Nabi akan bacakan ayat itu, dan sahabat akan tulis, dan Nabi SAW akan beritahu ayat ni dari surah apa, ayat ni ayat keberapa. Nabi beritahu. Jadi sebab tu hari ini semua surah tu dah ada namanya, Nabi beritahu. Tapi sebagai ulama ada khilaf sikit nama-nama dalam surah Al-Quran. Tetapi yang mana kita baca hari ini besar itu dah termaktub. Yang paling ramai jumhur ulama meletakkan nama-nama surah seperti surah Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam Nabi SAW, Nabi dah beritahu dah. Okey, sahabat Nabi akan tulis ayat yang baru Nabi itu, Nabi. Dan kemudian ketika itulah Nabi akan beritahu ini dari surah dan ayat. Jadi bila dah tulis, maka sahabat pun diajar pada sahabat yang lain. Jadi ini yang berlaku di zaman Nabi SAW, dan ini juga dinyatakan oleh Imam Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran yang disepakati oleh ijma' para ulama. Jadi mereka semua setuju bahawa ini yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi peringkat yang pertama, penulisan Al-Quran. Tadi peringkat penurunan, sekarang peringkat penulisan. Okey ya? Ada soalan? Ada ya? Ya. Ya. Dia macam ni. Sebagai contoh sebagai contoh, wahyu yang turun kepada Nabi SAW, dia bukan turun macam seperti surah Al-Alaq. Contohnya surah Al-Alaq turun 5 ayat yang pertama surah Al-Alaq. Kemudian itu wahyu pertama turun kepada Rasul. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' rabbukal akram. Kat mana turun? Dekat Jabal Nur, dekat Gua Hira. Itu kali pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Nabi SAW turun gagak menggigil, kan? Ingat kisah tu. Sebab Nabi pertama kali turun wahyu dipeluk Jibril, dan Nabi turun. Bila Nabi turun, Nabi sebut pada Sayyidatina Khadijah, kata Khuwailid, Nabi kata zamiluni, selimutkanlah aku, kan? Jadi Nabi beritahu kepada Khadijah untuk menyelimutkan Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab Nabi dalam keadaan sejuk, takut. Jadi apa wahyu seterusnya? Apa wahyu seterusnya yang turun kepada baginda Nabi SAW? Dalam sebagai riwayat, yang turun kepada Nabi SAW, iaitulah wahyu seterusnya adalah dari surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir dia turun awal ayat. Jadi dia tak sambung Al-Alaq tadi. Dia turun Al-Mudaththir pula wahyu kedua. Ya. Kemudian baru Nabi beritahu sahabat. Jadi Nabi memang sebab itu Quran itu beransur dan mengikut peristiwa. Dan surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Apa maksudnya? Iaitulah wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut ni? Nabi dah kan dia selimut. Allah beritahu, qum fa'anzir
fadzakir, bangunlah serta berikanlah peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka ucapkanlah ingat dan ingatlah kebesaran. Jadi ini wahyu yang kedua. Begitulah seterusnya, ada turun dari ayat ni, surah ni, dia tak turun surah demi surah. Sebagian saja ulama menyatakan ada surah yang turun keseluruhan. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun keseluruhan. Ada juga surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, terus ada surah panjang, katanya mereka meriwayatkan sebagai kata surah An-Najm turun semua. Al-Baqarah dia turun, iaitulah dia tidak masing sama. Zaman Nabi yang lalu Nabi akan beritahu susun balik. Ya, dia tak turun satu surah. Tak semua surah yang turun sekaligus macam tu. Ya, peristiwa baru turun ayat ni, turun ayat ni. Kan? Contohnya apakah mula ayat yang terakhir tu kepada Nabi SAW? Ada khilaf juga. Ada maksudnya ada ulama yang menyatakan ayat yang turun kepada Nabi yang terakhir daripada surah Al-Ma'idah, ya. Begitu Allah Ta'ala beritahu al-yawma, maknanya akmaltu lakum dinakum, ayat ketiga surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah itu baru surah di awal Al-Quran kan? Tapi itu dikatakan adalah ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula kata ayat yang lain. Jadi dia ada khilaf, tetapi telah pun sempurna seluruh ayat Al-Quran ini, maka sahabat Nabi inilah yang Nabi beritahu susunannya macam ni. Tapi mereka ni bukan hanya, mereka tak masalahkan, tapi mereka ingat. Mereka ingat ayat satu demi satu, surah demi surah, yang mana dahulu, yang mana kemudian, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu hebatnya para sahabat Rasulullah. Dan mereka ni bukan orang yang cara ingatan yang memang sangat kuat, luar biasa. Kita ingat ni itulah kan, kadang-kadang kayak ngapi ceramah, kadang-kadang lupa dah habis ceramah tu, lupa dah ceramah kan. Tapi itulah kehebatan para sahabat. Dan begitu juga Rasulullah SAW, ingatannya cukup tajam, cukup kuat. Jadi ini antara yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi Nabi akan beritahu gini, ayat mana surah mana. Tapi dia belum masuk ini, sahabat akan ingat. Oh, ini surah ini sambungan tadi, maka lengkaplah satu surah. Bukan senang kan? Lepas tu bukan satu daya, 7 daya. Macam mana? Jadi sahabat ni sebab itulah radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu. Keridhaan Allah Ta'ala ke atas mereka, kepada mereka, dan begitu juga redha mereka terhadap Allah Ta'ala. Hebat sahabat. Sebab tu Nabi kata, ya, untuk kita contohi dalam hidup kita, ibadah mereka, akhlak mereka, kebaikan mereka. Nabi kata, khairukum qarni, yang terbaik untuk kamu contoh adalah di zaman sahabat-sahabat. Tsumma alladziina yalunahu, kemudian yang ikut dia zaman tabi'in. Tsumma alladziina yalunahu, kemudian yang ikut dia zaman tabi'in. Zaman tabi'in zaman apa sebenarnya? Ringkasan zaman anak-anak sahabat. Kalau tadi zaman Nabi, zaman sahabat Rasulullah. Tabi'in zaman anak sahabat. Contohnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, anak dia Abdullah bin Umar. Jadi zaman itu adalah zaman-zaman yang anak-anak para sahabat bagi zaman tabi'in. Ya. Abbas Al-Abbas, pakcik Nabi, anaknya Abdullah bin Abbas. Ya, walaupun Abdullah bin Abbas ini dikira sahabat sebab dia lahir zaman Nabi, pernah jumpa Nabi itu dipanggil sahabat. Tapi yang selepas itu dia tak pernah jumpa Nabi, dipanggil tabi'in. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup zaman Rasulullah, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Tapi Nabi panggil dia dalam, sebelum Nabi wafat, Nabi kata pada Umar dengan Sayyidina Ali, jumpalah dia seolah ini ahsan tabi'in. Di kalangan tabi'in, dia yang paling terbaik. Dia panggil tabi'in sebab dia tak sempat jumpa Rasulullah. Kenapa tak sempat jumpa Rasulullah? Sebab dia sibuk jaga ibu dia. Dia dari Yaman, ya, dari tempat Namqar, ya. Dia jaga mak dia yang sakit, yang lumpuh ni. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Dalam riwayat kata dia pernah pergi jumpa Rasulullah di Madinah, tapi Nabi tak ada. Nabi keluar musafir. Dulu mana ada WhatsApp? Sekarang sana ada WhatsApp.
Jadi disampai kat sana Madinah, dia duduk sekejap nak jumpa Rasulullah SAW, tapi tak sempat sebab dia dah janji mak dia kita balik. Kalau dia balik lepas pada ni, maka dia sampai lebih daripada janji daripada mak dia, maka dia kena balik juga sekarang. Jadi dia tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Jadi sebelum Nabi wafat, Allah wahyukan kepada Rasulullah tentang ini. Kerana mulia dia sebab dia nak dijaga mak. Dan Nabi kata dia adalah tabi'in yang terbaik. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni tunggu mana dia Uwais Al-Qarni. Cari bertahun-tahun cari siapa dia orang ni. Sebab Nabi kata kalau kamu jumpa dia, mintalah dia doa, suruh dia doa. Sebab doa dia dengan Allah tak ada hijab. Tak ada hijab langsung, Allah akan makbulkan semua doa. Sebab jaga mak. Itu hebat. Itu jaga ibu ni ya, seperti fisabilillah, keluar di jalan Allah Ta'ala. Sehingga akhirnya Nabi beritahu dekat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kalau kau nak kenal Uwais ni, dia daripada Yaman, dan di belakangnya ada satu tanda. Sebab dulu dia punya penyakit kulit, dia baik, tapi ada tanda kat belakang ya, sebesar dirham. Jadi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dia tunggu setiap tahun. Dan masa semua jadi khalifah, bila waktu musim haji dia akan tunggu. Dia tanya mana dia rombongan dari Yaman. Kalau ada rombongan dari Yaman, dia tanya, kenal tak orang nama Uwais min Qarn, daripada Qarn dari Yaman? Semua dia tak kenal. Jadi maka habis tahun haji tahun tu semua balik. Tunggu haji tahun depan pula. Kenal tak siapa Uwais? Tak kenal. Sampai dah lama baru dia jemput. Kami dengar ada seorang nama Uwais. Masa tu mak Uwais Al-Qarni dah wafat. Jadi dia pun datang berhaji lah. Dia datang berhaji, mana dia? Sayyidina Umar pergi cari dia. Padahal Sayyidina Umar tu khalifah masa tu. Jadi sampailah dia pun jumpa Uwais Al-Qarni. Dia pun cakap, boleh tak nak tengok belakang? Dia ungkap betul lah dia tanda. Jadi dia ni memang Uwais yang disebut Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar kata, Nabi beritahu padaku, kau mintalah kamu doa. Dia jadi malu, tak, kamu ni, kamu Amirul Mukminin, kamu sahabat berjuang dengan Nabi SAW, kenapa doa minta padaku? Padahal aku dia orang biasa je. Dia kata, tak, ini Nabi yang sebut. Nabi sebut tentang kamu. Subhanallah. Sebab Nabi kenal Uwais Al-Qarni. Sebab tu jaga mak ayah ni besar. Bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat. Sampai sahabat Nabi tabi'in yang mulia itu pun kemuliaannya disebabkan dia jaga mak. Sampai akhirnya Umar pun kata, doalah untukku agar aku dijauh dari neraka masuk dalam syurga. Uwais Al-Qarni pun dengan rasa berat, dengan rasa mandi. Sebab dia Umar Al-Khattab, dia pun doa. Lepas doa tu sama Allah happy betul, seronok dia. Dan dia kejap-kejap dia pergi cari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ni Uwais, kita jumpa Uwais, lari senang, lari jumpa Uwais, doa kepada Sayyidina Ali lah. Kamu menantu Rasulullah SAW. Tak, Rasulullah beritahu ni, maka Uwais berdoa. Lepas tu tersebarlah hadis tu. Jadi semua orang cari Uwais Al-Qarni nak minta doa. Jadi akhirnya habis berhaji, dia tak balik Yaman sebab dia tahu Yaman dah tunggu dia. Dia tak nak dia dimuliakan, dia tak nak dia diagungkan. Maka dia lari pergi depan. Mak dia pun dah tak ada. Sebagai riwayat dia pergi ke Palestin. Kemudian dia hidup dalam keadaan sangat bersederhana sebab tak kenal. Sampai dia jadi sedar, orang pun tak kenal dia Uwais Al-Qarni. Sampai wafat dimulia sampai tabi'in. Baik, balik ke cerita ni baik. Jadi kisahnya sambungan peringkat yang kedua, zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, merupakan sahabat yang mana orang pertama yang memerintahkan agar Quran yang telah ditulis oleh di zaman Nabi SAW dikumpulkan. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar ni ada satu perang namanya perang Yamamah. Perang Yamamah yang mana di sini sahabat-sahabat Nabi telah bertempur di perang Yamamah sehingga menyebabkan ramai yang syahid. Dan di perang ini ya 70 orang sahabat yang hafal Quran telah syahid. 70 orang yang hafal seluruh Al-Quran disyahid ya. Jadi ketika itulah dalam peperangan ini disebutkan lalu Khalifah Abu Bakar Siddiq sebagai Khalifah yang pertama mengambil inisiatif untuk
mengumpulkan agar Quran tidak hilang disebabkan kematian para sahabat yang menghafal Quran. Jadi cadangan untuk mengumpulkan Al-Quran ini pada mulanya datang daripada Umar Al-Khattab. Jadi Sayyidina Umar inilah yang mencadangkan. Sayyidina Umar ni subhanallah, dia sahabat yang hebat ya. Sahabat-sahabat Nabi semua hebat. Tapi ada kisah Sayyidina Umar yang menarik. Ya, ada kisah Sayyidina Umar yang menarik, yang mana cadangan untuk Al-Quran ini ditulis datang daripada dia. Kalau tidak, Quran tidak bukan ditulis, dikumpulkan jadi mashaf, datang daripada Umar Al-Khattab. Sebab apa Sayyidina Umar kata macam tu? Sebab dia kata, kalau contohnya kalau kita tak mengumpulkan Al-Quran dari satu mashaf, nanti selepasnya kalau ramai sahabat-sahabat yang wafat, maka Quran ini tak boleh sampai kepada generasi seterusnya. Jadi sebab itu dia cadangkan untuk ditulis, bukan ditulis, dikumpulkan Al-Quran ini menjadi satu lembaran. Jadi dia membukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar Siddiq yang masa itu jadi khalifah. Setelah selesai perang Yamamah, yang mana dianggarkan 500 hingga 600 sahabat yang Al-Quran tersebut. Ini riwayat yang lain, selain daripada sebagai riwayat kata 70 orang, ada juga dalam riwayat contohnya daripada penulisan seorang ulama Muhammad Amin Hasan daripada Khasanis Dakwah Islamiyah Jordan. Dia kata boleh jadi bukan hanya 70 tapi sampai ratusan sahabat yang lagi ramai sangat wafat yang mereka ni menghafal Quran. Jadi pada peringkat awal Abu Bakar Siddiq dia tak nak buat kerana ia tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia buatkan dia macam tak pasti awal-awal ni. Namun setelah berulang kali ditegaskan Umar Al-Khattab, akhirnya dia terbuka hati untuk mengumpulkan Al-Quran demi menjaga Al-Quran daripada terus hilang dan daripada kematian para hufaz. Jadi Abu Bakar ni, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada beberapa peristiwa dalam sirah yang dia memberi impak yang besar. Bagi contoh yang pertama tadi, pembukuan Al-Quran ataupun mashaf Al-Quran. Dia yang bertegas kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa kita kena buat mashaf. Padahal Abu Bakar mula-mula rasa macam tak pernah dibuat Nabi SAW. Jadi macam mana? Akhirnya dia yang bertegas kita kena buat supaya Al-Quran ini tidak hilang. Jadi inilah antara janji Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kami yang pasti memelihara. Jadi Allah pilih di kalangan hamba-Nya yang hafaz Quran. Allah pilih di kalangan hamba-Nya yang menulis Al-Quran. Allah pilih di kalangan hamba-Nya yang menguasai Al-Quran. Sehingga Quran itu terpelihara. Bukan hanya di zaman Nabi, tapi sampai zaman sekarang, kalau ada orang baca Quran dengan ayat yang lain, walaupun kita mungkin hafaz sebahagian, kita boleh tahu kesalahan ayat, kerana dia nampak dia jadi janggal, dia jadi pelik. Pernah Majlis Agama Islam menjemput kami para pentauhid MAIS untuk datang ke satu conference. Ini berlaku masa sebelum COVID tahun 2019. Jadi dalam conference itu ada asatizah daripada MAIS yang bentangkan. Apa yang mereka bentangkan? Orang-orang yang ciplak Al-Quran, maka buat Quran sendiri. Ini tak berlaku sangat di Malaysia, tapi di negara lain lah. Tapi sedang cuba dibawa masuk ke Malaysia masa zaman itu. Supaya yang berbat kaulah ini sebarkan, berhati-hati dengan ajaran sesat. Sebab itu ajaran sesat. Jadi akhirnya dia tunjukkan apa kesilapan dalam ayat. Jadi dia tunjukkan mashaf itu memang tulisan Quran. Tapi bertambah ayat. Dibaca-baca tak ingat apa ayat itu, tapi baca-baca tadi. Patutnya dah habis atau dia tambah ayat dia. Kalau dengar tu sekali dengar, kita mungkin tak berapa pasal sekali dengar, memang kita rasa sedangkan. Kalau dia tambah ke, dikurangkan ayat ke, ditukar huruf, memang rasa sedangkan. Memang rasa pelik dengan Quran, dengan Quran yang direka. Jadi diberitahu bahawa ada usaha-usaha ni, tapi macam mana pun Allah jadikan ramai para hafiz Quran, orang-orang yang bahkan Allah datang kepada hati-hati orang beriman ni, kita boleh rasa, kita boleh tahu
tahu kalau Quran ni ada kejadian. Jadi kita boleh semak balik mushaf yang ada, kita boleh semak balik dengan para hafiz Quran. Dengan itu Allah pelihara. Sebab tu sebut cara Allah pelihara Quran. Allah pilih yang menghafaz Quran. Allah pilih dengan hamba-Nya yang menguasai dan juga menulis Al-Quran. Malaysia ni ada tak tulis Quran? Ramai tulis Quran. Kalau kat mana? Pertama dekat Shah Alam, dekat sebelah masjid masjid negeri, masjid Shah Alam kan, masjid biru kan. Sebelah tu ada tempat pusat yang mana dibuat maknanya ada situ ada pameran Quran Malaysia. Dan di situ juga ada ni asatizah, ustaz dan ustazah yang hafiz Quran yang memang ditugaskan untuk penulisan Quran. Dan tulisan mereka ni dia bukan ada 20 orang lebih. Tulisan kita sama, semua sama, darah dia punya. Dan tulis Quran ni bukan satu yang mudah. Dia pertama kena hafaz, keduanya dia kena tajam, dan dia juga tajam ingatannya, dan tulisannya kena tepat, fizikal tangannya kena tepat, dan dia juga kena pandai matematik. Perkiraan setiap lengkup raw tu berapa titik, dia kena ukur, dia kena tahu tu perkiraan. Dia tidak boleh dia tulis. Sepatutnya ayat ni habis di ujung ni, tapi dia tak cukup, kena tulis bawah. Kalau jadi macam tu, dia kena pandai, dia kena tulis baru. Kesenang. Lepas tu belum lagi corak tepi pun kena buat. Jadi hebat penulis Quran ada di Shah dan satu lagi di Terjaya Suruh Quran. Jadi itu ada tempat yang maknanya Malaysia alhamdulillah kita ada kelebihan. Itu satu benda kita kena syukur anak-anak generasi Islam kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah pelihara Quran insya-Allah pada diri dan jiwa kaum muslim, kaum mukmin di negara kita insya-Allah. Baik. Jadi kita teruskan. Jadi apa yang berlaku? Ini pertama, Sayyidina Umar. Ada satu lagi peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah, yang mana peristiwa azan. Peristiwa azan ni bukan sesuatu yang Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, tapi Allah Ta'ala beri ilham kepada para sahabat Nabi. Dengan itu hari ini azan itu dilakukan berdasarkan mimpi para sahabat. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan wahyu direct kepada Rasulullah, itu turun ilham itu kepada para sahabat. Sahabat Nabi dia mimpi, kemudian dengan itulah berlaku syariat azan dan qamatis salat yang kita lakukan setiap. Kisahnya ada dua sahabat yang mimpi. Seorang namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang kedua Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dua sahabat ini mimpi azan. Apa yang berlaku? Ketika sampai di Madinah, Nabi kan membina masjid. Masjid pertama dibina Masjid Quba. Setelah itu Nabi berada 5 hari di Masjid Quba. Siapa yang pergi umrah, pergi ziarah Rasulullah di Madinah, antara sunnah yang Nabi buat adalah pergi Masjid Quba pada setiap hari Sabtu. Tapi kalau kita tak ada Sabtu tu tak apa, pergi hari lain. Yang Nabi sunnahnya adalah Nabi akan Nabi wudu di rumah Rasulullah. Dalam jalan, Nabi naik unta ke sampai Masjid Quba. Hari ini dah boleh jalan kaki kan Masjid Quba tu senang. Jalan dia cantik. Dipanggil Wajihah Quba, tempat cantik. Tepi kiri kanannya ada kedai, lepas jalannya ada lampu sampai Masjid Quba. Lebih kurang 7 km lebih sikit. Kan? 7 km boleh kot. Jadi saya tiskan kita cantik kalau malam-malam ada lampu-lampu. Jadi Nabi SAW pergi sana berwudu dan Nabi akan solat di sana. Solat di sana, bila wudu di rumah, solat di sana Masjid Quba bersamaan hasanahnya seperti berumrah. Banyak pahala dia. Jadi Masjid Quba ni pertama kali Nabi bina dengan sahabat di Quba sebelum Nabi sampai Madinah. Dan Nabi duduk di sana 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Solat Jumaat baru Nabi pergi Madinah. Di Madinah itulah baru dibina Masjid Nabawi. Kan yang unta duduk, unta Nabi Qaswah. Unta Nabi duduk, kat situlah Nabi duduk menginap di rumah Abu Ayyub
Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari rumahnya betul-betul dekat makam Rasulullah. Itu dulu lokasi asal rumahnya. Kemudian Nabi pun tanya, tanah ni tanah milik siapa? Bani An-Najjar. Bani An-Najjar ni keturunan yang ada relate dengan ibu Nabi Aminah. Ya. Lepas tu Nabi temukan balik dengan keluarga Nabi di Madinah. Lepas tu Nabi nak beli tanah. Akhirnya diwakafkan sebahagian oleh Bani An-Najjar, maka dibinalah Masjid An-Nabawi. Sebelahnya rumah Rasulullah SAW. Kan? Jadi bila di sana umat Islam kena ramai. Jadi nak panggil solat macam mana? Masa tu tak ada azan lagi. Jadi ada yang sahabat yang bagi cadangan, ya, kita guna buk ni seruling. Dia tiup seruling, kan? Jadi semua dengar seruling tetap pergi sembahyang. Ini cadangan lah. Sebab buk ni digunakan oleh orang Yahudi untuk panggil Bani Israel pergi ke tempat ibadah. Manakala ada pula yang bercadangan menggunakan kayu, nakus namanya. Kayu ni ketuk tang. Jadi semua dengar. Ini orang Nasrani pula buat. Itu cara mereka panggil orang ke gereja. Kan? Atau ada juga cadangan guna loceng. Klik. Jadi orang-orang Nasrani, orang Yahudi mereka guna ni sampai, kan? Bunyi loceng lah, kan? Macam. Jadi semua sahabat bincang, tapi belum ada keputusan. Jadi malam tu sahabat ketika dah tidur semua, ada sahabat yang mimpi. Pertama namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kedua Umar Al-Khattab. Mimpi dia orang sama. Duduk tempat lain, mimpi sama. Kan? Jadi Abdullah bin Zaid ni dia tidur, kemudian dia mimpi dia jumpa orang sedang guna loceng. Orang tu duduk main loceng. Jadi dia pun jumpa dengan orang tu. Dia kata, Abdullah bin Zaid dia kata, boleh tak nak beli loceng? Lepas tu orang dalam mimpi tu yang tak tahu siapa lah, kan? Dia kata, nak buat apa? Kita sebab aku nak bagi orang solat. Lepas tu orang yang jual loceng tu cakap, tak payahlah, nak aku beritahu benda yang lebih baik pada dia. Apa dia? Sekarang itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis azan. Jadi orang yang jual loceng tu kan azan dalam mimpi tu. Kemudian dah habis tu dia diam sekejap. Kemudian dia mula balik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Sampai habis kan? Iqamah. Jadi lepas sahabat tu dia dengar dalam mimpinya, esok pagi dia dah jaga, dia pergi solat, kemudian dia jumpa Rasulullah. Masa tu ada sekali Sayyidina Umar lain semua. Ya, lalu Abdullah bin Zaid cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semalam aku mimpi macam ni. Dia pun laut, dia pun beritahu azan Allahu Akbar semua pada Nabi. Sayyidina Umar dengar je. Lepas tu Rasulullah SAW pun dengar tu. Rasulullah kata, benarlah apa yang tuan mimpi tu. Lepas tu Umar pun kata, sebenarnya Rasulullah aku pun mimpi sama semalam. Benda yang sama. Sebab asalnya Umar yang bagi cadangan, boleh tak kita guna suara manusia pagi dulu? Kerana Allah kurniakan mimpi. Jadi Umar pun bilang, aku pun mimpi yang sama juga, laungan yang sama, kalimah yang sama. Lalu akhirnya Nabi kata, benarlah mimpi kamu itu. Dan akhirnya Nabi kata, kalau begitu panggillah Bilal, kerana suaranya lantang, kuat, bagus. Maka dialah yang menjadi muazzin pertama Rasulullah SAW. Jadi ini di antara kisah yang Umar Al-Khattab. Baik, kepada cerita. Jadi kemudiannya Abu Bakar As-Siddiq meminta Zaid bin Thabit untuk mengetuai usaha kumpul Quran. Abu Bakar memanggil Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dan menyatakan kepadanya, sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakal cerdas. Kami tidak pernah berilmu. Engkau belum pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang carilah, ya, Al-Quran dan kumpulkanlah. Maka Zaid berkata, maka aku pun mencari mengumpulkan Quran dari pelepah kurma, permukaan batu, dan daripada hafalan orang yang ramai, ya, sahabat-sahabat Nabi. Kemudian
Zaid telah menyusun menjadi satu mushaf yang teratur dan berurutan surah demi surah. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar sehinggalah beliau wafat, kemudian dipegang oleh Umar sebelum wafatnya dan dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Baik. Jadi kenapa Zaid bin Sabit? Ini satu soalan. Kenapa bukan sahabat lain? Kan kita baca Quran mushaf bersam Utsman, betul? Kenapa bukan Sayyidina Utsman? Kenapa Zaid bin Sabit? Baik. Jadi sebenarnya ada ulama bahas tentang kisah kenapa sahabat lain semua setuju Zaid bin Sabit sebagai orang yang mengumpulkan Quran. Ya, baik. Antara yang cerita dengan lebih mendalam namanya Syekh Anwar Al-Qadhi. Mabahith fi Ulumul Quran. Berdasarkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan, Zaid bin Sabit adalah sahabat yang paling berpotensi untuk menjadi orang yang mengumpulkan Quran. Ada sebab-sebab. Pertama, kerana ketajaman hafalan dia, kekuatan ingatannya diperakui oleh Rasulullah SAW. Masa Nabi sampai Madinah, berapa umur Zaid bin Sabit? Umur dia 15, ada sebagai riwayat kata 13 tahun. 13 tahun umur dia. Ada kata 14 tahun, macam itulah. Budak, dia kata satu, dia tadi budak lagi. Budak remaja. Jadi bila Nabi sampai Madinah, umurnya baru 13 tahun. Dan bila masuk tahun kedua hijrah Nabi, berlaku perang Badar. Zaid masa itu umurnya berapa? 14 tahun. Jadi lebih kurang 14 tahun. Jadi Nabi SAW menawarkan sahabat yang mana yang layak untuk pergi perang Badar. Perang Badar memang berlaku tidak dirancang, tapi ada sahabat-sahabat yang nak pergi sekali dengan Rasulullah. Kan 315 atau 313 sebagai riwayat. Jadi di kalangan yang nak pergi itu adalah Zaid bin Sabit. Tapi Rasul tak bagi. Bagi kata tengok dia lagi duduk rumah. Jadi dia sedih sangat tak boleh pergi perang. Masuk peperangan seterusnya, perang Uhud. Masa itu dia umur 15 tahun kan. Jadi Rasulullah SAW yang 15 tahun, yang 15 tahun ni dia dah boleh pergi perang sebenarnya. Tapi dengan syarat dia mesti mati. Mesti terror. Terror guna pemanah ke, terror guna pedang ke, pandai ke. Jadi Rasulullah akan cuba tengok, tunjukkan bakat. Jadi ada sahabat yang kecil ni tunjuklah bakat. Ada yang lepas, boleh pergi. Ada yang tak lepas. Jadi ada sahabat yang tak lepas. Antara yang tak lepas tu Zaid bin Sabit. Dia tak terror sangat main pedang. Jadi Nabi tak bagi. Nabi suruh dia duduk tinggal dan sahabat yang layak dia boleh. Jadi Zaid bin Sabit punyalah menangis, sedih tak lagi pergi perang. Kan? Padahal kalau duduk mudah suruh lari awal lah. Kan? Baru sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia lah mungkin cedera, mungkin boleh wafat, mungkin boleh pergi, tapi dia sangat bersungguh-sungguh nak pergi. Jadi bila dia tak dapat pergi, mak dia pujuk dia. Mak dia cakap, kamu ni ada ingatan yang baik, maka buatlah sesuatu yang boleh bantu Rasulullah SAW. Jadi apa Zaid bin Sabit buat? Dia hafal ayat Quran. Dia telah turun 13-14 tahun sebelum kan? Jadi perang, kalau perang Uhud, perang Badar, maknanya lebih kurang 13 tahun Nabi hijrah, 14 tahun atau 15 tahun sebelum. Jadi dia hafal ayat Quran itu sekejap. Dia hafal. Sehingga Nabi balik ke perangnya, Nabi dapati dia menghafal semua ayat Quran. Jadi Nabi nampak dia ni bijak, dia ni tajam dengan tadi. Jadi apa yang berlaku? Rasulullah SAW gunakan kemampuan dia tu untuk bantu agama Nabi. Macam mana bantu agama Islam? Caranya Nabi kata, wahai Zaid bin Sabit, kamu ingatan kamu kuat. Selain Nabi dia hafal Quran, selain dia menulis wahyu, dia pandai. Kalau ingatan dia kuat, maka dia pandai menulis. Dia ingat huruf-huruf sebagainya. Dan dia ingatan dia tajam, maka dia menghafaz Quran. Sebab tu salah seorang nama penghafaz Quran zaman Nabi yang menyerutukan adalah Zaid bin Sabit. Menulis Quran juga Zaid bin Sabit. Jadi kerana bila Nabi nampak kelebihan dia, maka bila turun dia wahyu
bin Thabit, selain daripada itu, Nabi suruh dia jadi penterjemah Rasul. Sebab nak menguasai bahasa perlu keingatan yang kuat. Macam kita lah, nak tahu satu bahasa, ada ke anggota yang tahu banyak bahasa? Ada. Bahasa Inggeris, okey lah, boleh cakap sikit-sikit lah kan. Apa ni, go start. Kalau saya go start. Jadi thank you. Tuan kan, bolehlah sikit-sikit. Bahasa apa lagi? Bahasa Cina. Kita cakap bahasa Cina. Ada kan Mandarin ke, apa Cantonese ke, ataupun bahasa Arab. Jadi kita ada beberapa bahasa kita tahu. Ada orang yang tahu 2 bahasa, ada tahu 3 bahasa. Jadi nak kuasai bahasa ni, apa bahasa? Sejauh susah ke tu? Kan? Jadi bila seorang tu tahu bila bahasa ni memerlukan apa? Hafalan. Kalimah-kalimah, tidak banyak kalimah dihafal, boleh diberbahasa. Jadi ceritanya Nabi suruh Zaid bin Thabit, Nabi utuskan dia untuk belajar bahasa. Untuk belajar bahasa ni pun berpahala. Kalau digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah kan. Jadi antara sahabat Nabi suruh belajar bahasa, Zaid bin Thabit. Jadi Nabi utuskan kepada Zaid, pergi kamu belajar bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi, bahasa orang Bani Israel. Bahasa tu antara bahasa susah. Jadi Zaid kata, okey baik, Rasulullah pergi. Dia pun pergi 15 hari. Riwayat tu kata setengah bulan, 15 hari. Zaid bin Thabit kembali, sahabat lain ingatkan, jadi give up kot. Susah bahasa tu kan. Sebab apa? Orang Yahudi sini pun ramai tak tahu. Tak tahu tulis, tak tahu baca. Sebab tu ahli kitab ni sikit. Kan ahli kitab ni mereka yang tahu baca kitab Taurat. Jadi dia ni pergi memperhatikan di balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya boleh cakap bahasa Ibrani, saya boleh tulis, saya boleh baca, saya tahu bahasa itu adalah 15 hari. Jadi Nabi seronok kan? Nabi suka. Baik kali 15 hari kita belajar satu bahasa 15 tahun pun belum tentu boleh buat. Kan? Boleh ustaz. Dan maksudnya apa? Penguasaan bahasa itu bukan sahaja mudah. Tapi bagi saya misalnya 15 hari sekejap dia tahu dah bahasa Ibrani, padahal bahasa yang susah. Dan Nabi hantar dia lagi baca bahasa Suryani. Bahasa orang Nasrani. Dia pergi sekejap, 17 hari balik terror. Jadi dia memang menguasai bahasa Ibrani. Sebab tu dia jadi penterjemah Nabi SAW. Bila dia ada, Rasulullah ada, dia ada untuk terjemah bahasa, supaya orang tu tak buat tak tipu daya, cakap ini sebenarnya dengan maksud yang lain. Jadi dia faham. Itu hebat sahabat Nabi. Dan akhirnya dia, itu yang pertama, akhirnya dia lah juga dipilih untuk mengumpulkan masalah Quran buat pertama. Dia bukan kerja yang senang, dia kerja yang sangat sukar sekali. Yang keduanya, Zaid bin Thabit ini kedudukannya tinggi dalam ilmu hafalan Quran, qiraat, huruf tadi, 7 huruf tadi, dan juga penulisan Quran. Jadi kedudukan ilmunya, hafalannya memang tinggi. Dan dia juga seorang yang menguasai dialek-dialek yang lain. Dan dia juga menulis Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiganya, kerana dia ada kecerdasan tinggi. Kecerdasan ni maksudnya dia bukan jadi pelukut. Kan? Kita letak kunci dalam bukit, lupa mana letak kunci. Kan? Kalau dulu ustaz saya beritahu kalau dalam kunci semayang sunat, mesti ingat balik kunci, sebab tak khusyuk semayang. Dalam semayang tu rupanya dalam bukit, betul bukit, dia tak khusyuk semayang. Kan? Jadi nak beritahu kata Zaid bin Thabit dia tak ada masalah, dia tak cerdas, dia seorang yang ingatan kuat. Jadi yang seterusnya, yang keempat, dia hadir pada sesi pembacaan Al-Quran terakhir bersama Nabi SAW. Jadi Nabi baca Quran terakhir itu melengkapkan seluruh Al-Quran, dia ada bersama pada sesi. Jadi dia yang paling layak sekali untuk mengumpulkan
menghafalkan Al-Quran. Jadi apa yang Zaid bin Thabit buat? Dia cerita tadi kan, dia pun cari mengumpulkan Quran daripada paku kurma, ya, daripada kulit haiwan keringkan, daripada permukaan batu, ya. Jadi dia susun balik. Sebagai riwayat lain menyatakan juga bahawa dia dihimpunkan dalam lembaran-lembaran, ya. Yang mana Zaid dia metod dia, cara dia digunakan pertama, setiap lembaran itu kena selari penulisannya yang ditulis oleh para sahabat yang dihafaz oleh sahabat. Jadi dia akan cek setiap tulisan Quran. Kalau dia akan ditransfer pada lembaran yang menyebabkan dia menjadi mushaf. Sebagai mushaf itu daripada kulit haiwan, ya. Sebagai daripada lembaran yang macam kertas, macam kain kertasnya. Yang mana disusun, dia tengok adakah ayat ini sama dengan apa yang dia hafal. Jadi dia kena cek satu-satu ayat Quran, dan bukan satu dialek, 7 dialek. Dan dia kena kuasai semua baru dia boleh buat, kan? Jadi masa tu dia akan susun lembaran tu bila dah disahkan oleh 2 orang hafiz Quran yang jujur. Di kalangan sahabat dicari 2 orang lagi untuk semak, betul tak? Dan kemudian yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Kalau tak ditulis depan Rasulullah ataupun batu tadi tak ditulis depan Rasulullah, kita ambil. Dia akan pilih yang ditulis depan Nabi, supaya pasti tidak ada kesalahan, pastikan tak ada kesalahan. Dari lembaran-lembaran ni akhirnya dibukukan menjadi mushaf Quran yang pertama di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mushaf Quran yang disimpan oleh Khalifah Abu Bakar kita sebut tadi kan. Dan dia ada 7 dialek. 7. Jadi bukan tugas yang senang, ya. Jadi sebab lepas pada itu Abu Bakar pun wafat. Jadi mushaf itu disimpan oleh siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian barulah setelah Umar wafat dipegang oleh Hafsah. Jadi dari Sayyidina Abu Bakar kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mushaf Quran ada berapa? Mushaf Quran ada berapa? Zaman Umar dan zaman Sayyidina Abu Bakar ada satu. Zaman Umar dan zaman Sayyidina Abu Bakar Quran ini ada satu. Jadi diceritakan apa yang berlaku selepasnya. Ini zaman Sayyidina Osman. Zaman Sayyidina Osman. Jadi Quran dikumpulkan pada peringkat ketiga, iaitu pada zaman Khalifah Osman pada tahun 25 Hijriah. Sebab utama pengumpulan Al-Quran pada peringkat ini ialah perbezaan dialek dalam bacaan Quran di kalangan umat Islam. Perbezaan dialek ini kira-kira dikhawatiri akan menjadi fitnah, akan menjadi pujian, sehingga menyebabkan di kalangan umat Islam yang boleh berpecah, berlaku perpecahan, kegaduhan. Jadi Sayyidina Osman masa zaman itulah berlakunya penulisan semula Al-Quran, kepada 7 kepada 1 saja lagi. Jadi lepas peperangan pembebasan Armenia dan Azerbaijan, Huzaifah bin al-Yaman, ada seorang sahabat namanya Huzaifah bin al-Yaman, dia menghadap Khalifah Utsman bin Affan, dan Huzaifah kata bahawa kebimbangan dia melihat perbezaan dialek dalam bacaan Quran di kalangan umat Islam menyebabkan mereka bergaduh. Jadi dia kata, wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah seperti pepecahan kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi kata Huzaifah bin Yaman, tulislah balik, Quran ini hanya 1 saja dialek. Jadi ajarkan kepada umat Islam dengan 1 saja dialek, supaya tak gaduh. Bukan zaman itu juga itu, zaman Nabi pun dah bergaduh dah, kan? Sayyidina Hisham dengan Sayyidina Umar, Umar Al-Khattab. Jadi untuk elakkan perpecahan, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman mengambil keputusan untuk mengumpulkan masalah tersebut menjadi satu disebutkan satu masalah, sebenarnya 1 dialek saja. Jadi Uthman memutuskan seorang dari kepada Hafsah radhiyallahu anha agar menyerahkan mushaf yang ada di tangannya, lalu Hafsah mengirimkan mushaf tersebut kepada Khalifah Utsman. Jadi Sayyidina Utsman minta balik kepada Hafsah. Hafsah ni adalah isteri Nabi SAW, dan dia anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu.
Kalau kaum muslimin lah, kalau muslimat tak dapat kaum muslimin yang pergi Masjid Nabawi, dia akan lalu Babus Salam, betul? Satu muslimat, jadi tak boleh lalu Babus Salam. Dia akan lalu kat Raudah tempat balik kan. Jadi lalu Babus Salam dia ada laluan kan. Dekat laluan tu ada nama-nama Rasulullah SAW. Nama-nama panggilan Nabi SAW. Dia ditulis khatnya panjang. Dan sampai dekat ujung nanti ada lagi dia ada makam Rasulullah. Maka Rasulullah SAW itu sebenarnya ada rumah Nabi dengan Aisyah. Rumah Nabi dengan isteri yang lain dipanggil Al-Hujurat. Betul ada surah Al-Hujurat. Teman-teman ini sebelah-sebelah yang lain tapi dah tak ada Rasulullah. Yang tinggal itu saja. Ya. Maka kalau kita di kiri kita makam Rasulullah SAW, belah kanan kita akan nampak satu tingkap. Sebagai meriwayatkan tingkap ini dipanggil tingkap Hafsah, iaitu rumah Nabi dengan Hafsah. Jadi tingkap itu masih ada sebenarnya. Dah tua, dah kayu, buat daripada kayu, tidak diruntuhkan. Tapi yang lain tak ada struktur itu saja di sebelah kanan. Jadi ya, kau sudah tak balik ya. Oh tak ada apa lah, maksudnya dia sebagai sirah lah. Maksudnya dari situ Hafsah tinggal di situ sampai kemudiannya sampailah kewafatan Nabi SAW. Kemudian Khalifah Abu Bakar pun wafat, maka dimakamkan sebelah Rasulullah SAW. Kemudian Umar Al-Khattab sebelum dia wafat diminta kepada Sayyidina Aisyah, boleh tak kalau nanti bila aku wafat, makamkan aku, maknanya umumikan jenazah itu di sebelah Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Aisyah pun bagi di sini boleh. Sebab tu maka Rasulullah tu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sebelah. Jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi selepas Sayyidina Umar dimakamkan di situ, maka Sayyidina Aisyah letakkan kain penghalang. Macam ni lah, macam kat surau kan, kain hijab tu kan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Aisyah masih duduk dalam rumah tu. Jadi Umar tidak ada apa-apa hubungan dengan Sayyidina Aisyah. Kalau Abu Bakar tu kan ayah dia, Rasulullah kan suaminya. Jadi sebab Umar dah dimakamkan di situ, maka dia tutup lah. Sebab baginya belum, walaupun telah wafat tapi maksud dia ada kata apa, macam malu lah kerana makamnya di situ. Jadi tidaklah Sayyidina Aisyah buka tadi itu, tapi ditutup. Kalau nak ziarah buka dan sebagainya. Jadi itu rumah Sayyidina Aisyah. Baik, jadi kita balik kepada cerita tadi. Ini dah habis dah masa. Habis sikit lagi lah kat sini Jadi Khalifah Uthman mengambil keputusan perintahkan untuk mengumpulkan mazhab tersebut menjadi satu mazhab. Lalu diambil oleh Hafsah dan memerintahkan sekali lagi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk menulis kembali Quran. Dan ada sahabat lain yang juga diperintahkan, antaranya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdul Rahman bin Harith dan juga sahabat lain untuk menulis kembali Al-Quran dan memperbanyakkannya. Maka Zaid bin Thabit berasal dari kaum Ansar, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman menyatakan kepada ketiganya, jika kamu semua berbeza bacaan dengan Zaid bin Thabit pada sebagian Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, kerana Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun melaksanakan perintah Khalifah Uthman. Setelah mereka selesai mengumpulkan dan menulisnya, Khalifah Uthman mengembalikan usaha itu kepada Hafsah. Jadi ditulis balik Quran, dan Quran ini dinyatakan ada beberapa saja. Iaitulah ada yang 1, 2, 3, 4, ada 5 je mazhab ditulis. Dengan 1 je dari Quraisy. Jadi inilah bermulanya maka Rasam Utsmani itu. Jadi ditulis sehingga ada 5, dan 5 Al-Quran yang telah ditulis itu kemudian dibukukan, dimasukkan dan diletakkan kepada pusat pemerintahan Islam ini, iaitu di mana? Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, Dimashq.
Iaitulah di Damsyik ataupun Dimashq dipanggil Syria. Ya. Dan satu lagi naskah disimpan di Madinah. Jadi ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Khalifah Utsman sendiri menyimpan satu naskah. Khalifah Utsman kemudian memerintahkan untuk membakar naskah Quran yang selain. Maksudnya apa? Tujuan ini pendapat daripada kisah itu dia beritahu bahawa supaya tidak ada perselisihan lagi. Tetapi ilmunya tetap ada, tetap ada supaya maknanya apa? Yang lain-lain daripada itu supaya tidak berlaku kekeliruan. Maka yang pertama kali tujuh apa tu dialek tadi tu dipulangkan kepada Hafsah. Jadi diceritakan bahawa tugas ini disempurnakan Khalifah Utsman pada tahun 2000 Hijriah. Tindakan dalam sebuah berjaya mencegah perbalahan dalam Islam. Dalam bacaan Quran seterusnya mereka tidak bertengkar pada kitab Allah yang akhirnya boleh menyebabkan berlakunya perpecahan dalam Islam. Jadi akhirnya inilah yang berlaku dalam sirah, dan setelah itulah Quran itu diteruskan daripada masa itulah diteruskan sehingga kepada masa Quran yang kita bacakan pada hari ini. Inilah antara yang ada dalam sejarah. Dan akhir sekali ada yang menyatakan naskah yang berada di Madinah, naskah Quran dari Madinah itu kemudian dibawa oleh pihak berwajib ke Turki, Istanbul, dan pada perang dunia pertama ia dipindahkan ke Berlin, ya, dan akhirnya dikembalikan ke Istanbul melalui penjajahan Perselis, dan sebuah lagi masa Utsman yang kekal disimpan sehingga ini berada di Uzbekistan, di Tashkent. Jadi ini antara masa yang awal ditulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, maka inilah antara mukjizat Quran yang mana Allah memeliharanya, dan mudah-mudahan sikit sebanyak ilmu yang kita pelajari pada pagi ini menambahkan semangat kita untuk terus membaca, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran hari ini. Semoga juga Allah menjadikan kita para sahabat Quran, sahabat Quran, sebagai nanti menyatakan Al-Quran yang yaumul qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Quran beriman kerana akan menjadi Quran itu pada kiamat syafaat bagi kamu. Ya, maka kemuliaan insan di dunia ada saat dia mendekatkan dengan Quran kalam Allah, itu juga di alam barzakh dan di hari akhirat. Semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang akrab dengan Quran, dapat baca, faham dan amal insya-Allah. Jadi masalah yang akhirnya utamanya saya mohon doa masalah kepada semua pemuda yang juga semua doakan isteri saya dah terlibat kemalangan pada pas dia mengandung 7 bulan. Ini yang ketiga. Jadi tangannya patah, tangan kirinya patah, dan anak saya boleh bertahu accident saya. Semuanya dia ada, alhamdulillah dapat scan semua baiklah. Isteri saya patah tangan kiri ni, dia mengandung. Jadi dia risaulah sebab tu doktor beritahu kalau bulan tak sambung maka dia akan bersalin pakai besi dan semen. Jadi susah sikit lah nak teruskan kan. Jadi saya mohon doa-doa mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Dan juga saya pun alhamdulillah dah baik dalam sekolah sebagainya. Tapi kemalangan tu saya pun syukurlah kereta tu memang hancur depan, total loss dekat highway SP. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan mereka. Berkat doa kepada semua, mudah-mudahan saya pun sembuhlah insya-Allah. Dan esok insya-Allah saya berangkat ke Madinah. Esok insya-Allah. Isi saya dia okeylah. Saya minta itu okeylah, dia okey insya-Allah. Dia pun ada di balik semua bantu lagi. Jadi saya berangkat ke Madinah insya-Allah. Saya doakan semoga semua dan dunia ini Allah Taala sampai ke ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Baitullah, dekat haji umrah. Semoga dipelihara Allah Ta'ala daripada sebarang keburukan, kemalangan dan sebagainya. Semoga Allah memudahkan insyaAllah dan diberikan perlindungan Allah Ta'ala insyaAllah. Amin. Jadi berdoa insyaAllah kita boleh diberikan rezeki pada waktu lain. Jazakallahu khairan katsiran. Wa astagfirullahaladzim. Yang baik insyaAllah sekali saja silakan kehilangan saya bermaaf bila kemudian pada saya pakai ini. Semoga Allah berkati apa yang bercakap kita amalkan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
زاد الشباب دعوتنا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.